الرحيم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الكرام الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Hormati Pak Pengerusi, Tuan Kuasa, Tuan Imam, Tuan Bilal, tuan-tuan media, seterusnya tuan-tuan perempuan, muslimin muslimat sekalian, alhamdulillah. Syukur kita kepada Allah Ta'ala atas segala nikmat yang Allah bagi pada kita. Mudah-mudahan dengan nikmat Allah yang banyak pada kita ini, kita syukurinya dengan kita buat apa yang Allah suruh dan tinggalkan segala yang Allah Ta'ala larang. Mudah-mudahan dengan kita istiqamah laksanakan perintah Allah Ta'ala, maka Allah rahmati kita, Allah kasih kepada kita, dan seterusnya nanti Allah akan himpunkan kita sama-sama insya-Allah dalam syurga Allah Ta'ala bersama dengan kekasih hati kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sambung pengajian kita Tafsirah. Kita pun dah sama-sama sambut Maulid Nabi kan. Kita dah sikit banyaklah tu Kalau ikut kita punya syllabus ni dalam sirah nak sampai kepada bab kelahiran Nabi tu ni banyak benda yang kita dah langkau Tapi tak apalah. Kita akan mula daripada awal balik walaupun kita Maulid tadi dah cerita sedikit tentang kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Kita nak tengok beberapa keadaan dunia beberapa keadaan atau situasi dunia sebelum kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Secara umumnya beberapa kerajaan ataupun tamadun telah wujud sebelum kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antaranya Empire Rom Timur atau Byzantine. Ini kerajaan yang ada sebelum kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, kalau kita boleh tengok peta dunia yang hari ini, sebenarnya peta dunia yang hari ini dah banyak berubah daripada zaman-zaman sebelum ini. Siapa yang mencorakkan peta dunia ni sebenarnya? Soalan ni pula tak dapat jawab Ustaz Kalau dapat jawab pun tak ada hadiah Tuan-tuan, yang mencorak peta dunia hari ini ialah siapa-siapa yang dapat menguasai hati dunia. Dialah yang mampu untuk mencorak dunia, peta dunia. Sebenarnya peta dunia ni dia boleh ikut suka hati. Dia tak ada sempadan sebenarnya Yang mencorak peta dunia ni ialah siapa yang dapat menguasai hati dunia, maka dia boleh menguasai dunia. Dia boleh buat apa pun pada peta dunia. Soalan saya tuan-tuan, di mana hati dunia? Iaitulah Palestin. Palestin itulah sebenarnya kunci pada hati dunia. Maka siapa-siapa yang dapat kuasai Palestin itu, maka dialah yang mampu untuk mencorakkan peta dunia ni macam mana. Kerajaan mana pun yang menguasai Palestin itu, satu ketika kerajaan Kristian Empire Rom menguasai Palestin, maka dialah yang boleh mencorakkan peta dunia ni macam mana. Dan satu ketika umat Islam pernah menguasai Palestin, maka umat Islam lah mencorakkan peta dunia. Hari ini siapa yang pegang Palestin, tuan-tuan? Yahudi. Maka kita kena sedar bahawa peta dunia kita pada hari ini siapa yang wujudkan? Orang yang dapat menguasai negara Palestin. Ini kita kena sedar tuan-tuan.
banyak kesan-kesan, banyak implikasi dan implikasi sangat besar siapa yang dapat mencorakkan peta-peta dunia ni sekarang. Dia sesuka hatilah nak buat apa pun. Nak negara mana yang dia nak buat, negara mana yang nak ukur, nak ukir, dia boleh buat sesuka hati dia. Jadi hari ni kita kena sedar bahawa dunia hari ni sedang, siapa yang corakkan dia? Lepas itu kita tak boleh berada dalam keadaan zon selesa, pergi kerja, balik kerja, tak fikir apa-apa tentang hal ehwal umat Islam hari ini. Sebab itu kalau kita nak kuasai dunia balik, kita kena ambil balik Palestin itu. Kerana itulah dia jantung dunia ni, hati dunia ni. Kita kena dapatkan dia balik, maka barulah boleh kita kuasai balik dunia ni. Baik. Maka Empayar Rom Timur ini atau Kerajaan Byzantine ini, mereka menguasai negeri Yunan, iaitu Greek. Kalau kita tengok peta dunia tu, dulu ada namanya Kerajaan Greek yang Balkan, Asia Kecil, kecil pula, Syria, Palestin, seluruh laut Mediterranean dan Mesir, dan Konstantinopel atau Istanbul lah pusat pemerintahan mereka. Inilah di mana Konstantinopel, sekarang ni Istanbul. Di mana? Turkiye. Nama dia bukan Turki tuan-tuan. Nama dia Turkiye. Betul bukan saya main-main. Nama Turki yang kita Turki dah tukar dah Turkiye sekarang ni. Sebab orang Turki nak nama negara dia orang ni sebut ikut lahjah dia orang, ikut dia punya lidah dia orang. Maka Turki kita bagi Turki lah biasa kan. Dia Turkiye. Ada ye pula Siapa yang minat tengok cerita Turki, TV2 kena ada petang-petang tu tengoklah macam mana dia cakap tu, mesti ada ye betul kan. Baik. Hari ni dulu orang tengok Hindustan kan. Lepas tu sikit masa orang suka tengok Korea kan. Nangis-nangis tengok cerita Korea kan. Kemudian sekarang banyak balak orang tengok cerita Turki tu kan. Yalah, tengoklah cerita apa pun Pada abad 6 Masihi, mereka telah mengenakan cukai yang tinggi ke atas rakyat. Pemerintah sanggup memeras wang daripada rakyat dengan apa cara sekalipun untuk hidup mewah, berhibur dan berfoya-foya. Inilah apabila satu kerajaan itu tidak diasaskan dengan akidah, dengan iman, maka mereka telah melakukan sesuka hati mereka. Kerajaan yang dibina itu atas keringat rakyat, atas titik peluh rakyat. Itu kalau kita pernah dengar apa nama tembok besar Cina. Tembok besar Cina. Siapa yang bina tu? Rakyat Cina yang dipaksa, jadi buruh paksa, yang begitu panjang, sehingga kan dikatakan daripada angkasa tu nampak tembok besar pun besar, dan panjangnya tembok besar Cina tu yang dibina oleh siapa? Maharaja Mao Zedong, siapa pernah dengar dia perah rakyat dia supaya bina tembok tu. Untuk siapa? Untuk kepentingan dia sendiri. Inilah yang berlaku apabila keadaan dunia ini diperintah oleh kerajaan yang tak ada akidah, tak ada iman. Mereka juga suka kepada sukan yang berbahaya, yang menumpahkan darah, seperti pertarungan manusia dengan manusia atau manusia dengan binatang buas di dalam stadium yang dibina khas. Tuan-tuan, siapa pernah tengok cerita apa nama? Predator. Gladiator tu cerita apa? Alien kan? Gladiator tu kan? Begitulah itulah gambaran yang boleh kita lihat pada hari ini, betapa kerajaan waktu itu dia suka buat benda-benda yang pada kita ni tak masuk akal lah. Dia nak beradu ataupun nak buat ujian tu sampai boleh mati. Maksudnya orang yang dibuat pertandingan tu atau perlawanan tu, siapa mati kalahlah, siapa hidup menang. Begitu sampai tahap tu. Dan ada yang sampai ke tahap siapa yang dapat bertarung dengan dengan binatang buas, yang dah dilatih. Jadi nak cari katalah panglima yang paling gagah untuk menjawat jawatan panglima, ada suruh bertarung dengan binatang buas dan sebagainya. Macam tuan-tuan tengok cerita apa nama Doremi pula nak semana Doremi tu kan. Yang bila raja tu cari panglima nak semana Doremi bertarung kan. Tengok tak ni?
Tapi nak pada 2000 tu dia ada apa? Trompet tu kan. Mahjun salasa, kan. Dapat mahjun dia makan jadi kuat kan. Dia bila ni karate dengan tangan kan. Dia pun tak kuat kan. Begitulah tuan-tuan kan. Maksudnya untuk mereka pada ketika itu, zaman itu tak ada masalah, dibenarkan. Maksudnya mereka nak dan jadikan hiburan. Dan dijadikan hiburan. Rakyat turut terpengaruh dengan aliran batin. Dalam perkara melakukan kesalahan, siapa yang bersalah akan dihukum dengan hukuman yang mengerikan. Pada waktu itu tuan-tuan, undang-undang atau hukuman kepada manusia pada ketika itu memang sangat-sangat, orang kata apa, tak perlu kemanusiaan. Hukuman yang ada pada ketika itu memang sangat tak perlu kemanusiaan. Tuan-tuan, kalau kita tengok dunia pada zaman itu, macam mana mereka ni boleh seksa orang tu, kita pun tengok ngeri kan. Antara yang dia boleh buat ialah dibina satu patung lembu daripada tembaga kan. Patung lembu tu daripada tembaga, dia boleh, kalau orang pesalah tu dia nak suruh mengaku ke apa ataupun nak seksa dia, dimasukkan pesalah tu dalam perut lembu pada tembaga tu dan dinyalakan api daripada bawah. Meraung-raung lah tuan-tuan kawan tu kepanasan dan macam-macam lagi lah apa nama jenis-jenis penyiksaan yang apa atau hukuman yang ada akibat daripada apa manusia tidak lagi yang kata apa tak ada akidah lah dalam pemerintahan mereka dan dikata rakyat Mesir menjadi mangsa penindasan yang paling teruk oleh golongan agama dan mangsa keganasan golongan politik. Mereka terpaksa bekerja dengan kuat untuk memenuhi kemahuan golongan pemerintah. Mesir merupakan sumber besar kejayaan dan kemewahan kerajaan Rom. Mesir ketika itulah di bawah kerajaan Rom. Maka mereka telah gunakan betul-betul orang Mesir ni untuk kepentingan mereka. Mereka diumpamakan seperti kambing yang diperah susunya, sedangkan makanannya diabaikan. Rakyat-rakyat Mesir ketika itu memang diperah sungguh-sungguh, dijadikan buruh-buruh paksaan demi apa? Semata-mata kepentingan mereka. Rakyat Syria turut menjadi binatang tunggangan nafsu ganas bangsa Rom, sehingga ramai rakyat Syria yang terpaksa menjual anak untuk bayar hutang, rampasan dan perambaan yang berleluasa. Inilah yang berlaku bila satu kerajaan itu dia menakluk negara orang dan dia lakukan dengan sewenang-wenangnya. Macam binatang orang tu dibuat, tuan-tuan. Kita pun pernah ada pengalaman tu. Kita lihat bila negara kita dijajah, berapa kerajaan, berapa kuasa yang menjajah kita. Ketika itu tuan-tuan, apa yang dilakukan kepada kita ketika itu? Siapa yang baca kisah bagaimana komunis, British sendiri dan sebelum-sebelum itu Jepun sendiri yang pernah menjajah negara kita, dibuat kita sewenang-wenang. Kalau di mana? Di Kemboja, kalau siapa dengan Pol Pot, dia bunuh jutaan rakyat Pol Pot kan. Apa? Rakyat Kemboja tu dibunuh. Sehingga bayi-bayi yang melahir, anak-anak kecil tu kan, dihempas dia pun dekat batang kayu kan, batang pokok tu pecah tengkorak, pecah kepala. Sebab itulah mana-mana kerajaan ni yang tak ada akidah, yang menguasai dunia, memang begitulah sifat dan keadaan mereka. Mereka ni takkan ni melayan manusia ni macam manusia. Mereka akan buat macam haiwan. Sebab itulah keadaan dunia ketika itu teruk. Sangat teruk. Sangat orang kata apa, kezaliman tu bermaharajalela. Kemudian itu baru kerajaan Rom. Ada lagi kerajaan lain, iaitu kerajaan Farsi. Tanah jajahannya lebih luas dan lebih kaya daripada Empire Rom. Satu lagi kerajaan yang ada ketika itu, mereka menguasai Assyria, Khuzestan, Media, Persia, Azerbaijan, Tabaristan. Ini tuan-tuan, banyak tantan Goistan tak ada termasuklah Khurasan, Iraq, Yaman dan sebahagian pada semenanjung tanah Arab dan daerah India, seperti Kashf, Kasiwar, Malwa. Agama yang dianuti oleh Empire ini, Empire Farsi, Empire Farsi ni apa nama? Dia terkenal dengan menyembah api, menyembah api.
Apa agama mereka menyembah api, iaitu agama dia iaitu Zoroaster, yang mereka anuti. Mereka percaya kepada apa? Cahaya, pertarungan antara cahaya dengan kegelapan. Pada abad 5 Masihi, seorang tokoh ketika itu iaitu Mazdak membawa ajaran menghalalkan harta dan wanita dengan bebas, masing-masing dengan berani menceroboh rumah orang lain dan mencabul wanita suka hati. Istana turut diceroboh, tanah diteroki suka hati. Yang paling penting ialah hidup untuk makan dan mencapai kedudukan dan kekayaan. Ini satu lagi empire pun sama. Mereka memerintah, bila tak ada akidah, mereka telah halalkan apa juga, sehingga wanita-wanita ketika itu diperlakukan sewenang-wenangnya untuk memenuhi hawa nafsu mereka. Pada abad ke-6 Masihi pula, dinasti Sasani memerintah dalam keadaan bertambah teruk. Rakyat bergantung pada ihsan raja-raja. Raja menganggap darjat mereka begitu tinggi daripada semua anak Adam. Maharaja dianggap sebagai manusia yang paling agung untuk dipuja. Semua pendapatan negara menjadi milik raja, dan kekayaan ini kekal sehinggalah kepada Raja Iran yang terakhir. Parsi ini terkenal namanya di belah Iran sana sebagai pusat pemerintahan dia. Kemudian empire India. India terkenal pada zaman kunonya dalam bidang sains jiwa, falak, astronomi, perubatan, falsafah. Pun begitu, mereka tak maju dari segi agama dan akhlak. Kenapa? Tamadun India sendiri, mereka ini walaupun adalah orang kata apa, kemajuan-kemajuan dari segi teknologi yang mereka buat, tetapi tak boleh buat apa-apa tuan. Sebab apa? India terkenal dengan Tuhan yang paling banyak dalam dunia ni. India terkenal dengan mereka menyembah berhala, dan berhala itu terlampau banyak sangat. Agama bagi orang Hindu ni terlampau banyak sangat. Mereka menyembah berbilang-bilang Tuhan. Sebab tu kalau kita tengok binatang itu pun macam-macam. Ada yang gajah, ada yang ular, macam-macam lah. Ada yang tangan 100, tangan 20, itu semua ada dia punya itu. Agama sudah tidak berperanan. Pencabulan dan perzinaan berleluasa. Wanita tak ada harga, perjudian dan sebagainya. Bahkan ketika itu tamadun India, seorang perempuan kalau kematian suami, dia kena mati sekali dengan suami dia. Kalau suami itu mayat dia terbakar, perempuan atau balu tadi ni kena sekali sebagai tanda taat daripada suami, dia kena mati sekali dengan suami dia. Begitu yang terjadi. Sistem kasta yang begitu menebal. Tuan-tuan, kasta ni maksudnya ada hierarki. Bangsa ni dia kat atas. Bangsa yang low class ni memang kat bawah. Bangsa kasta yang paling rendah, dia tak layak untuk bergaul dengan, ataupun dia campur atau nak dapat pekerjaan. Lepas itu baru ni apabila kerajaan Bangladesh, kita ramai kawan-kawan kita Bangladesh kerja kat kita kan. Kenapa? Bila kita tanya kepada dia orang, tuan-tuan, kan dia punya Perdana Menteri tu dah kena jatuhkan, dah lari ke India katanya. Rupanya di Bangladesh ini masih lagi. Kenapa dia rakyat Bangladesh begitu marah dengan Hasina ni? Kerana dia mengekalkan sistem kasta yang begitu menebal, sehingga kan pekerjaan kerja yang okey-okey ni di peringkat atasan semua dikuasai oleh kaum kerabat dia orang. Rakyat biasa ni pandai macam mana dia pun, dia tak boleh nak dapatkan pekerjaan yang sesuai dengan pendidikan dia dan sebagainya. Begitulah yang berlaku. Sehingga kan pemisahan hidup ni antara kasta ni, golongan bangsawan dengan golongan bangsawan tadi, golongan yang pertengahan dengan paling rendah ni, memang orang kata apa, kehidupannya terasing. Pendapatan pun begitu. Harta negara ni dipunggah begitu rakus, sehingga kan ialah macam yang kita biasa dengar, yang kaya bertambah kaya, yang miskin berapa kedana. Begitulah yang berlaku sampailah ke hari ini. Dulu pun begitu juga keadaan. Bahkan rakyat-rakyat ni dia disuruh jadi buruh paksaan, bekerja untuk kerajaan mereka. Tapi rakyat tak dapat apa-apa lah. Inilah yang tuan-tuan berlaku pada GISP ni. Kalau tuan-tuan nak tahu, yang global ikhwan ni, kenapa kerajaan begitu serius sekali nak basmi benda ni? Sebab sistem mereka tu
Walaupun kita nampak bahawa dia, yalah kita sebenarnya tak ada masalah orang Islam kan. Ada bangunan kedai yang gah, bisnes dia maju, ada, yalah macam-macam, ada basnya, ada ladangnya, ada apa tuan-tuan. Tapi sistem yang mereka guna tu bukan sistem Islam. Bukan sistem ekonomi Islam yang mereka guna. Kenapa? Orang yang bekerja sepatutnya dalam Islam ni, orang yang bekerja tu dapat upah yang selayaknya. Bukan sekadar bagi makan, bagi minum dengan bagi tempat tinggal. Bukan itu tuan-tuan. Dalam Islam ni, dia adil ni maksudnya kena selayaknya. Kita nak bagi upah pada seorang pekerja ni, Nabi SAW beritahu, kita kena bayar upah pada orang tu sebelum peluh dia kering. Itulah yang paling afdal. Kita ni kalau mengajikan orang, kita kena gajikan orang dengan bayaran yang setimpal. Jadi yang terjadi pada GSB tu ialah mereka memang gunakan sampai kata berketetisan yang terakhir lah. Bagaimana perbezaan orang yang bekerja tu digunakan elemen apa? Taksub. Diguna ini, awak kalau buat ni kerana Allah, nanti Abuya akan selamatkan awak. Abuya tu kan, yang Asy'ari yang meninggal tu, dia akan kata Abuya ni akan bincang dengan Allah, akan selamatkan awak. Awak tak kena seksa kubur, awak akan masuk dalam syurga. Tuan-tuan, kita ni kalau orang janjikan begitu, kalau kita memang datang mengaji, datang datang yalah menuntut ilmu kan, ada ilmu, kita pun rasa lemah. Engkau ni siapa kan? Syurga tu milik kau ke kan? Orang ni boleh janji syurga kat orang sesuka hati dia tapi memang begitu. Apabila ada orang yang memang dia kosong kan, hari ni bila ada orang yang memang jiwa dia kosong, dia memang mencari-cari kebenaran, cuma silapnya dia tak jumpa dengan jalan yang betul kan. Oleh kerana dunia hari ni, kita tengok kan, sesama kita pun tak bersatu padu. Asatizah kita pun bergaduh tak tentu pasal kan, bergaduh kan. Kita nampak dunia hari ni kan, sampai orang pun naik fed up kan. Bukan tuan-tuan je yang kita tengok hari ni yang berlaku ni kan. Dia ustaz ni tak puas hati dengan ustaz ni, dah letak kat Facebook kan, dah bergaduh Jadi orang-orang yang awam ni, orang yang marhain, orang yang biasa ni, dia tak ada siapa yang nak bantu dia. Maka itulah jalannya. Bila jumpa ada orang dia boleh boleh dekati dia, kemudian boleh tawarkan dia dan sebagainya. Itulah yang terjadi. Kita nak ceritanya tuan-tuan, apa yang berlaku hari ni kerana apa? Mereka tak amalkan pun mereka bukan amalkan sistem ekonomi Islam. Tidak. Bahkan zakat pun tak bayar. Zakat pun tak bayar. Kalau Islam tu bayar zakat kan. Itu belum lagi sentuh buat perkahwinan mereka kan. Mereka memang ikut sunnah betul. Seorang lelaki tu, kebanyakan ahli mereka ni kahwin 4. Memang kahwin 4. Perempuan-perempuannya pun seronok dikahwini. Jadi tadi boleh suka gaduh seronoknya orang lelaki kat situ lah. Berarti orang lelaki kalau join GSB, dia memang insan yang paling bahagia. Sebab nak kahwin 4 ni tak ada orang yang marah. Bahkan dia offer lagi tuan-tuan, kalau nak teringin. Tapi itulah, orang dah tutup polis dah kacau. Ya tuan-tuan, itu yang berlaku. Cuma kita nak bawa, sebenarnya inilah tinggalan-tinggalan jahiliah yang berlaku. Bila orang tu tak ada ilmu, dan orang yang mengikuti itu pula dia tak ada ilmu, akhirnya mereka mengikuti jalan yang salah. Islam yang betul, Islam yang ditinggalkan oleh Nabi kita SAW, Islam yang tidak akan jadi macam yang sekarang yang terjadi pada GSB tu. Kita nak beritahu tuan-tuan, kita bukannya menghalang mereka nak berekonomi. Ekonomi itu memang bagus. Kita sukalah ada kicap orang Islam buat ni, orang Islam buat tak. Memang itu pun sekarang ni patut kifayah. Sebab itu siapa yang ada kemampuan nak buat benda-benda macam tu, kita galakkan. Cumanya kita taklah nak jadi macam yang terjadi pada golongan GSB ni. Sampai ada orang kata apa, dikatakan ada perkara mistik kan, guna benda-benda berkat, air janggut, air dio, abuya tu dulu kalau siapa ingat Asy'ari Muhammad ni, sebelum dia meninggal tu dia sakit kan. Dia sakit ni sampai tak boleh cakap. Setiap kali dia nak bercakap tu, air dio akan keluar dekat dia punya bibir tu, mulut dia ni. Dia punya isteri tu, Ummujah tu katanya, dia ambil tisu, dia akan sapukan benda ni dan dia tak kasi buang tisu ni. Di situlah dia katanya puncanya nak jadi berkat, air ni rendam dekat mana-mana air, apa yang tisu tu, dia itulah disembuh dekat
dekat roti je lah, kat mi je lah dan sebagainya. Itu tak nak cerita lah tuan-tuan benda tu memang berlaku Jadi kita nak fahamkan betul-betul isunya lah tak ada akidah mereka bukan amal Islam, ekonomi Islam itu ekonomi apa nama, ekonomi nak menjahanamkan orang sebab apa, yang kaya hanya orang atas dia, sedangkan orang bawah dia samalah macam pemerintahan raja apa nama kerajaan sebelum Islam datang yang kaya hanya orang atasan saja, sedangkan orang bawahan semuanya bekerja untuk orang atasan dia tak dapat apa pun yang selayan baik. Nah, satu lagi kerajaan yang ada ialah kerajaan Eropah kita tahu kerajaan Eropah pernah apa nama pada zaman apa nama sebelum kedatangan Islam berada dalam keadaan apa, keadaan kegelapan orang kata apa, zaman apa nama Eropah walaupun mereka dikuasai oleh yang namanya kerajaan Kristian tetapi padri-padri mereka telah menggunakan orang kata menunggang agama tu dengan setunggang-tunggang mereka buat apa-apa jual atas nama agama dan mereka akhirnya apa mengikut dan itulah yang berlaku baik. Jadi kerajaan-kerajaan yang ada pada apa nama pada sebelum kelahiran baginda Nabi SAW ini kerajaan yang memerintah dunia, yang mencorakkan dunia pada ketika itu nak katanya tuan-tuan tidak ada satu pun kerajaan-kerajaan ini yang membawa manfaat kepada dunia dunia waktu itu dalam betul-betul kegelapan Itu yang saya cerita ketika Nabi Isa AS dicuba nak dibunuh oleh orang Yahudi mereka telah buat perancangan untuk apa, untuk tangkap Nabi Isa dan bunuh inilah yang berlaku. Orang Yahudi dia memang tak nak dia memang ada satu perangai dia ni, orang Yahudi dia akan bunuh Nabi-Nabi mereka bahkan itu jadi macam hobi mereka apabila Nabi-Nabi ni menghalang mereka buat apa yang orang Yahudi nak buat, maka mereka akan bunuh Nabi ni dengan semenang-menangnya. Baik itu bila Nabi Isa diangkat oleh Allah Ta'ala ke langit, maka dunia pada ketika itu memang berada dalam kegelapan yang amat sangat sehingga kan dalam apa nama dalam satu hadis ada sebutkan Allah Ta'ala begitu murka dengan keadaan dunia pada ketika itu kerana sangat sedikit sekali manusia yang menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala baik, itulah yang berlaku pada kerajaan yang ada pada sebelum kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita balik pada tanah Arab itu sendiri iaitu Jaziratul Arab, tempat kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam di Jaziratul Arab. Baik. Bangsa Arab yang mendiami yang namanya Jaziratul Arab itu negara Arab itu terkenal dengan padang pasir. Padang pasirnya yang luas. Padang pasirnya yang luas dan keadaan muka bumi yang tandus, yang sangat sedikit tumbuh-tumbuhan sangat sedikit tumbuh-tumbuhan sehingga orang yang mendiami di tanah Arab ini keadaan muka bumi itu sendiri pun menyebabkan tamadun-tamadun yang ada keliling itu dia tak nak sedikit pun perhatikan kerana pada mereka buang masa. Kalau mereka cuba nak eksplor tanah Arab itu, pada mereka buang masa sebab keadaannya itu memang tak ada sumber apa-apa pada ketika itu. Hari ini negara Arab kaya-raya Allah Ta'ala sendiri terbitkan, munculkan di tanah Arab, tanah orang Islam majoritinya semua kaya-kaya tuan-tuan. Semuanya ada minyak. Itu tanah Arab ni satu ketika dahulu memang tak ada apa-apa hanya padang pasir saja Kenapa tamadun yang ada pada ketika itu langsung tak pedulikan tanah Arab kerana keadaan penduduk tanah Arab itu sendiri pun dah teruk dah. Bangsa Arab ketika mana mereka mendiami tanah Arab itu sendiri pun dah teruk dah. Mereka mana-mana kerajaan yang tak ada akidah, maka kerajaan itu tidak ada iman. Bila kerajaan itu tak ada iman, maka memang mereka akan memerintah itu dengan hawa nafsu mereka. Mereka tenggelam dalam dunia perjudian dan mabuk, merampas harta benda terjadi di mana-mana. Mereka selalu menghalang kafilah-kafilah dagang dan mencuri barang-barang dagangan mereka.
Mereka suka menanam bayi perempuan hidup-hidup kerana dia anggap bahawa nasib yang tak baik pada mereka. Ini yang berlaku. Terkenal dengan sikap suka berjudi. Berjudi ni rupanya bukan sekarang aja. Bukan sekarang je ada berjudi. Zaman dulu pun dah ada berjudi. Berjudi ni apa? Kita taruhkan nasib kita tu pada apa? Pada nasib kan. Pada nasib. Kalau dia nak berjudi tu berpinggit kan. Macam kita hari ni sistemnya dah sistematik sikit. Pakai nombor. Dulu macam-macam cara lah berjudi. Dulu setengah zaman-zaman dulu kita pernah dengar berjudi dengan sabung ayam kan. Ayam mana menang kan. Inilah. Ada juga dulu judi dengan apa? Dengan main apa? Main lumba kuda kan. Siapa ingat zaman-zaman tu kan. Jadi orang Arab ini juga terkenal dengan suka berjudi. Mencuri, merompak ni memang dah biasa sangat. Mereka selalu menghalang kafilah-kafilah dagang. Pada mereka merompak orang ni tak ada masalah. Hingga kan apa nama, kafilah-kafilah yang apa, kafilah ni maksudnya rombongan dagangan yang berniaga keluar masuk di tanah Arab ketika itu mereka ni serba keadaan tak selamat kerana mereka sering apa nama dirompak dan antara apa nama yang dilakukan oleh bangsa Arab jahiliah ketika itu ialah mereka sangat tak suka kepada orang perempuan. Orang perempuan ni memang pada mereka bawa malam. Pada mereka orang perempuan tak ada orang, tak ada tuan. Sebab itu orang Arab sendiri dia nak kalau boleh, kalau dia kahwin ataupun dia melakukan hubungan dengan perempuan juga, dia nak bersama tu dengan perempuan juga. Dan dia nak kalau boleh mesti dapat anak lelaki. Jadi kalau dia kahwin tu contohnya tak dapat anak lelaki, memang perempuan tu habislah. Dah tak ada nilai dah di mata suaminya tu. Dan kalau pun lahir anak perempuan, ada yang sanggup akan bunuh anak perempuan atau kuburkan hidup-hidup anak perempuan tadi. Kerana pada mereka anak perempuan ini bawa nasib malam pada mereka. Kedudukan wanita sangat teruk, sehingga kan wanita dapat diwarisi seperti benda atau binatang. Hingga kan pada salah satu perkahwinan mereka, seorang wanita hanya pasang bendera di depan rumah. Ini merupakan tanda untuk mempersilakan mana-mana lelaki untuk mendatanginya. Jika melahirkan bayi, maka semua yang pernah melakukan hubungannya akan dengan dikumpulkan. Seorang ahli nasab dipanggil untuk menentukan siapa bapanya. Kemudian bapanya harus menerimanya. Ini lagi bukan lagi seronok, lagi harum biru. Seorang perempuan itu mundulah. Orang kata apa tak ada nilai. Kalau katalah dia letakkan dekat satu rumah, kalau perempuan tu memang dia nak sangat, dia tak nak kahwin tapi dia nak anak, maka letak bendera depan rumah, siapa-siapa pun boleh bersama dengan dia. Macam pelacur lah. Free of charge. Mengandung aja, dapat anak, maka dipanggil siapa yang pernah bersama dengan dia. Maka dia lantik seorang, orang ni nanti dah akan tentukan. Dia tengok muka, tengok mata, tengok mulut, tengok ada tak kelibatan higas-higas. Orang yang datang ni yang bersama tu, kalau nampak macam mulut macam orang ni, anak kau kata dia, maka orang tu kena bertanggungjawab. Begitulah yang berlaku. Seorang lelaki boleh berkahwin dengan seramai mungkin wanita tanpa batas. Orang lelaki waktu itu memang seronok. Memang seronok. Kenapa? Tak ada had. Nak kahwin dengan siapa pun boleh. Kahwin dengan siapa pun boleh tanpa batas. Ini yang berlaku. Sebenarnya tuan-tuan, kahwin ramai-ramai ni bukan hanya orang Arab. Bahkan kalau kita baca tamadun Cina, dia ada gundik dia ribu orang. Ribu. India pun begitu. Bangsa Eropah pun begitu. Mereka jadikan orang perempuan ni memang untuk nafsu semata-mata. Memang untuk nafsu semata-mata. Bahkan mereka boleh kahwin pun sampai ratus-ratus atau ribu-ribu orang. Tak ada masalah pada mereka. Bahkan sudah menjadi kebiasaan seorang anak berkahwin dengan bekas isteri ayahnya. Ini kalaulah ayahnya tu pernah kahwin dengan mak tiri lah, dengan mak tiri boleh kahwin. Ini yang berlaku.
Kadang-kadang wanita diharamkan makan sejenis makanan yang dikhususkan untuk lelaki saja. Ketika itu ada makanan-makanan yang hanya untuk orang lelaki saja. Orang perempuan tak boleh makan. Kesian orang perempuan waktu tu. Contohlah makanan waktu itu yang sedapnya apa? Kepala ayam. Siapa nak makan kepala ayam Apalah makanan-makanan yang ada Kalau dia kata ni untuk orang lelaki je, orang perempuan tak boleh makan. Ada juga yang membunuh anak-anak perempuan. Mereka hidup-hidup kerana tak mahu hidup dalam kemiskinan dan kehinaan. Ini yang berlaku. Sebab tu kalau kita pernah baca sejarah, dikatakan berlaku pada salah seorang sahabat Nabi. Tapi wallahualam, kita dah tengok selidik cerita ni. Ini bukan cerita yang pada sumber yang sahih. Dikatakan Sayyidina Umar kan, siapa pernah dengar kan? Dia kata satu hari Sayyidina Umar tengah duduk, waktu itu tiba-tiba menangis, tiba-tiba dia ketawa. Tiba dia nangis balik. Bila sahabat tanya, wahai Umar, kenapa kau menangis? Kau tahu kau nangis balik? Dia kata, aku teringat zaman jahiliah dulu aku pernah bunuh anak perempuan aku. Dia katakan waktu itu anak perempuan aku dah boleh, orang kata aku mungkin umur 5-6 tahun. Orang kata aku dah boleh bercakap, dah boleh apa. Waktu aku sebenarnya ditipu oleh isteri aku. Isteri aku menyembunyikan kelahiran anak aku itu sampai aku tahu-tahu dah besar je. Punya aku ada anak perempuan. Oleh kerana Umar kata, sedang Umar kata aku tak boleh terima anak perempuan aku nak bunuh dia. Aku nak tanam dia hidup. Tapi cerita tu tak ada sumber yang sahih. Rupanya bila dibuat kajian, cerita tu dibuat oleh sumber Syiah yang memang tak suka pada Sayyidina Umar. Dia memang benci. Syiah dia tak suka pada sahabat Nabi. Umar, Abu Bakar, Umar, Osman ini memang pada dia ini bukan sahabat Nabi. Bahkan mereka doa supaya sahabat Nabi celaka dan masuk neraka, tuan. Ini Syiah. Sebab tu kita tolak faham Syiah ni. Kenapa? Mereka melaknat para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Orang Syiah dia tak percaya pada sahabat Nabi. Ni yang berlaku. Jadi kita tak boleh terimalah cerita tu. Kalau siapa yang ada baca cerita tu, sebenarnya cerita bukan pada sumber yang sahih. Bila kita selidik, cerita tu banyak diambil daripada sumber Syiah. Bangsa Arab pula terkenal dengan fanatik kesukuan. Bab suku kaum ni, orang Arab memang dia memang kata pun tebal lah dia punya perkauman dia. Suku tuan-tuan, dia sama-sama Arab tapi suku lain-lain. Macam itulah orang Melayu, kita ada Melayu, ada Jawa, ada Bugis, ada Banjar, ada kan. Begitulah orang Arab pun ada suku-suku dia. Dan mereka sangat menebal. Antara suku dengan suku tu kadang-kadang bermusuh-musuhan. Sebab itulah selalu terjadi peperangan sesama mereka. Mereka punyalah tebal sikap perkauman ataupun kesukuan mereka itu. Mereka sanggup, orang kata apa, walaupun hal yang kecil pun. Katalah suku B, suku A ni, kambing dia, ceritanya pasal kambing je pun. Kambing dia tu termakan rumput dekat kawasan suku B. Termakan aja pun kambing, namun binatang. Bukan tahu apa tak? Bila dia termakan itu, dia punya marah tu, bini marah lah. Kenapa kambing kau boleh terlepas kat tempat kawasan kami? Maka mereka bergaduh, bahkan sampai ke satu tahap berperang. Mereka sanggup berperang. Kerana apa? Kerana seekor kambing yang termakan rumput aja. Mungkin pucuk rumput aja tu dia makan. Tapi gaduh tu 7 keturunan tak habis. Dia tanya, kenapa kau gaduh dengan kaum ni? Kenapa kau sanggup gaduh ni? Kenapa tak boleh baik? Kerana kambing ni. Ini yang berlaku. Perang menjadi satu kebanggaan kepada mereka. Kadang-kadang perang boleh menjadi kepada pertumpahan darah hanya disebabkan perkara kecil. Perang antara mereka boleh berlanjutan selama puluhan, malah ratusan tahun, yang boleh mengorbankan ribuan nyawa. Sebab itulah kalau kita tengok ketika Nabi SAW berhijrah ke Madinah, apa yang Nabi buat ketika itu, antara perkara awal yang Nabi buat ketika Nabi sampai ke Madinah, Nabi telah menghapuskan sistem kesukuan ini antara siapa? Aus dan Khazraj di Madinah. Aus ini suku lain, Khazraj suku lain, tapi sama-sama orang Madinah. Antara yang Nabi buat ketika itu ialah Nabi telah buangkan kesukuan, Nabi mempersaudarakan Aus dan Khazraj ini. Ini Nabi buat. Nabi satukan mereka dan Nabi kan mereka namakan mereka sebagai kaum Ansar.
Nilai yang berlaku. InsyaAllah mudah-mudahan kita akan tengok lagi apa yang berlaku sebelum daripada nanti kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa yang berlaku pada tanah Arab. Aku nak qauli hada, astaghfirullahalazim wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.